Tahukah anda yang image ataupun foto ataupun kita sebut gambar juga boleh berkata-kata. Jadi macam mana gambar boleh berkata-kata? Jadi ini saya tunjukkan. Selamat berjumpa kembali ke dalam rancangan video channel saya, channel Muhammad Azzuddin Muhammad Sani. Kali ini saya ingin membicarakan tentang ilmu ataupun pendekatan yang saya pernah belajar sebelum ini ketika saya menuntut di peringkat ijazah kedoktoran, yang mana ramai yang beritahu telah tahu bahawa saya menuntut pengajian berkaitan dengan kebebasan berekspresi, menyorongkan pandangan dan sebagainya. Dalam konteks melihat kajian sebegini, saya juga mengkaji tentang ekspresi ataupun cara gaya seseorang itu menyampaikan pandangan mereka. Dan di sini saya ingin berkongsi ilmu ada perkataan yang sebenarnya saya gunakan dalam meneliti ramai pihak-pihak ataupun tokoh-tokoh politik, misalnya ketika mereka berucap mengendalikan mesyuarat dan sebagainya. Saya selalunya akan memerhatikan gerak badan mereka, body language, gerak badan mereka, gesture dan juga cara percakapan, intonasi sebagainya. Ini kerana elemen ini sangat sebenarnya penting dalam kita menilai tokoh-tokoh tersebut, bukan saja tokoh-tokoh, malah siapa-siapa saja yang kalau kita kenali rakan-rakan kita boleh menilai berdasarkan perkara ini. Jadi apa yang saya ingin bincangkan kali ini sebenarnya ada berkaitan dengan image ataupun gambar yang tertera, dan bagaimana kita menilai gambar ini berdasarkan pendekatan expression yang ingin kita gunakan. Sebelum saya masuk membincangkan topik itu, kalau kita tahu sebenarnya di dalam seharian kita, ketika kita bercakap, dalam seharian kita berkomunikasi, sebenarnya tidak semua yang kita komunikasikan itu adalah komunikasi yang bercorak suara atau verbal dalam konteks itu. So sebenarnya kebanyakan daripada komunikasi yang kita sampaikan sebenarnya bercorak non-verbal, maksudnya berdasarkan gerak badan, intonasi dan sebagainya. Kalau kita lihat satu kajian yang telah dilakukan oleh Dr. Albert Mehrabian, beliau sendiri menyebut bahawa 55% komunikasi yang kita sampaikan seharian adalah berdasarkan body language, gerak badan kita, dan hanya 38% saja yang berdasarkan intonasi. Jadi dalam konteks ini, kalau kita campurkan dua, sebenarnya hanya 7% saja yang berdasarkan penyusunan ayat. Macam saya bercakap sekarang ni, saya menyusun ayat sebagainya. Dan apa yang berlaku di depan anda sekarang ni adalah gerak gesture saya dan intonasi bahasa saya, bagaimana saya ni menyampaikan pandangan saya. Tapi yang sebenarnya berlaku adalah dari segi ayat dan susunan sebenarnya hanya 7% saja. Jadi itulah sebenarnya realiti dalam kita berkomunikasi. Jadi dalam konteks ini sebenarnya body language ataupun bahasa badan itu sangat penting untuk kita nilai. Saya tidak ingin, kalau kita lihat contohnya, kalau kita lihat dari segi body language, dia banyak pendekatan. Kita boleh tengok macam mana body language ataupun bahasa badan orang yang senyum, sedih, gusar, marah dan sebagainya. Kita boleh tengok pelbagai bentuk bahasa badan, dan di situ kita, kalau orang yang melihat komunikasi yang begitu, kita akan reaktif berdasarkan bentuk bahasa badan yang begitu. Cuma dalam video saya kali ini, mungkin pada video akan datang saya akan menjelaskan lebih lanjut lagi tentang bahasa badan. Tapi dalam video ini sebenarnya saya nak menilai image yang dibawa dan image itu disampaikan, dan mana kita nak melihat image itu berkata-kata ataupun berekspresi, supaya kita faham akan maksud image tersebut. Ini sebenarnya sangat penting dan diamalkan oleh kebanyakan tokoh-tokoh dunia ketika mereka berinteraksi dengan berbagai pihak. Jadi, dan pada video akan datang mungkin saya akan jelaskan tentang bagaimana image dipotretkan ataupun dijelaskan untuk menggambarkan tokoh-tokoh politik itu sebagaimana, orang yang bagaimana. Kemudian saya akan jelaskan. Tapi kali ini saya nak menunjukkan berapa image
yang di situ kita boleh bereaksi ataupun menjelaskan imej ni mengatakan tentang apa. Okey, misalnya saya tunjukkan video ni dalam ni mungkin boleh lihat di kiri kanan saya ini. Ada satu video yang dikatakan sebagai antara fake news yang terawal, berita palsu yang terawal berlaku ketika Perang Teluk tahun 1990, yang mana seorang kanak-kanak ni nama Najira, dia ni menceritakan bahawa beliau bekerja di satu hospital di Kuwait, dan ketika berlakunya pendudukan Iraq terhadap Kuwait, ramai kanak-kanak yang tak cukup umur dibiarkan dan terbunuh, dan penyiasatan yang dilakukan oleh tentera Iraq terhadap orang Kuwait berlaku, dan penceritaan beliau sebenarnya telah menyebabkan Kongres Amerika ketika itu mengambil keputusan meluluskan bajet untuk pergi perang menentang Iraq ketika itu. Jadi tapi apabila diselidiki kanak-kanak ni sebenarnya beliau adalah anak kepada duta ataupun ambassador Kuwait di Amerika Syarikat, yang menggunakan dan dilatih untuk bercakap sebegitu, meyakinkan pihak Kongres supaya meluluskan untuk pergi perang ketika itu. Jadi ini sebenarnya telah berlaku di peringkat US ketika itu, dan imej beliau tu digunakan, gesture beliau digunakan, dan bahasa badan beliau digunakan untuk meyakinkan Kongres Amerika. Keadaan yang sama juga telah berlaku pada tahun 2003 dulu, apabila Colin Powell sebagai Susah Negara Amerika cuba meyakinkan pihak Majlis Kehormatan Pertubuhan Bersatu untuk melancarkan serangan terhadap Iraq. Dikatakan bahawa Iraq mempunyai weapon of mass destruction, senjata berbahaya, dan mereka ada senjata kimia, senjata biologi misalnya. Jadi Colin Powell telah meyakinkan Majlis Keselamatan ketika itu, dan menunjukkan beberapa kes-kes yang juga kemudian yang menjadi sebagai fake news. Jadi itu yang saya rasa berita palsu yang digunakan untuk memberi keyakinan dan beri ekspresi orang untuk meyakinkan orang untuk menyokong pendekatan ataupun apa perkara yang mereka ingin usahakan dalam agenda mereka lah. Tapi kalau kita lihat imej yang terbaru ketika berlakunya konflik yang baru-baru ini di Palestin dan Israel, bagaimana persepsi masyarakat global juga berubah terhadap Palestin, maksudnya lebih positif kepada Palestin tapi mengkritik Israel adalah kerana adanya imej seorang kanak-kanak yang bernama Nadine Abdel Taif. Ini gambar yang saya tunjukkan, beliau menceritakan tentang bangunan yang dimusnahkan oleh pihak Israel, dan dengan nada beliau menangis dan sebagainya, menyebabkan ramai simpati dan sedih, menyebabkan ramai mengkritik, menentang Israel. Tapi dalam konteks ini bukan fake news, memang berita yang betul berlaku. Cuma tempat kediaman yang dimusnahkan bukan tempat kediaman beliau. Dia hanya ada punya rakan yang duduk di situ. Tapi dengan gaya penceritaannya dan imej yang dibawa oleh beliau tu ke satu dunia, menyebabkan orang ramai rasa sedih, simpati, dan menyatakan sokongan ke atas perjuangan Palestin. Jadi saya rasa imej yang sebegini sangat penting untuk menentukan pandangan umum berkenaan satu-satu perkara. Dan realiti sebenarnya dalam politik, bila kita nak masuk dalam konteks politik pula, isu ini sering digunakan untuk meyakinkan untuk melakukan tindakan sesuatu yang dikehendaki oleh pihak-pihak pemerintah atau pembangkang atau sebagainya. Jadi ini sering digunakan. Cuma kali ini saya tak berbicara sangat-sangat politik, lebih kepada isu imej ni. Kemudian mungkin saya akan bincangkan tentang politik pula. Okay, saya nak tunjuk beberapa imej yang saya rasa sangat unik, terkenal di seluruh dunia, tapi mungkin pihak di Malaysia tidak faham dan tidak pernah ikuti. Tapi ini saya ingin tunjukkan. Di sana ada imej daripada National Geographic ini, yang saya rasa sangat unik, kerana dia menggambarkan keadaan tahun 1985 ketika berlakunya pendudukan Soviet Union terhadap Afghanistan, yang mana kesengsaraan penduduk Afghanistan itu diambil gambarnya. Jadi portray apa yang cuba ditunjukkan adalah wajah seorang kanak-kanak ambil, dan gambar ini diambil pada tahun 1985. Dan apa yang menarik ialah
gambar ini image peperangan tu ditonjolkan berdasarkan wajah dia dengan matanya macam sinar mukanya agak kotor dan sebagainya, debu-debu dan menggambarkan suasana kesusahan kehidupan yang Malaysia situ. Tapi menariknya mereka mencari beliau semula tahun 17 tahun selepas itu pada tahun 2002 dia menjumpa beliau dan beliau telah kahwin dan kehidupan dia berubah, duduk di dalam keadaan ketika itu selepas era Taliban ada, dan juga imej kesesaran ditunjukkan. Tapi ada dua foto yang berbeza lah. Dia seorang yang dah agak berumur dan lagi ada kanak-kanak. Dan imej ni sangat dikatakan sangat powerful sangat kuat memberikan satu persepsi umum tentang keadaan di Afghanistan ketika dulu dan ketika gambar yang kedua kali diambil tapi ini antara contoh-contoh saya rasa gambar yang sangat signifikan yang memberikan impak besar kepada umum maksudnya dia tak perlu dalam bentuk penulisan atau sebagainya, hanya menunjukkan gambar saja terus orang akan beri persepsi ini keadaan dia sebagainya jadi itu yang saya rasa menarik imej-imej yang cuba dibawa dan saya tunjukkan berapa lagi imej lah. Pertamanya contohnya peristiwa 9/11 misalnya apabila serangan penganas terhadap Twin Tower yang mana penghuni ataupun orang yang bekerja ketika itu terpaksa lompat daripada bangunan ke bawah untuk sebab dah tidak ada jalan lagi untuk untuk hidup dan sebagainya jadi gambar itu diambil ketika ada manusia jatuh daripada bangunan atas Twin Tower tersebut. Imej itu sangat signifikan menjelaskan tentang keadaan yang berlaku ketika 9/11 juga ada imej perang Iraq perang Iraq ni banyak imej yang diambil dan menang antara gambar yang terbaik ketika maksudnya majalah Time menjelaskan menyeraikan berapa gambar-gambar yang dikatakan berimpak yang sangat besar terhadap keadaan yang berlaku ketika perang Iraq misalnya jadi daripada 100 imej yang mereka ada tu ini antara imej yang dianggap sebagai sangat penting dan beri penjelasan kepada umum tentang apa yang berlaku ketika itulah. Jadi tentang Iraq ni banyak ada contohnya yang saya tunjukkan sini imej kanak-kanak yang tercedera ketika perang berlaku di Iraq perang Teluk yang kedua ketika itu dan juga ada gambar keranda-keranda diletakkan dalam kapal terbang untuk dibawa pulang di tentera Amerika yang terkorban ketika perang Iraq dan ada juga gambar penyiasatan torture di penjara Abu Ghraib dipaparkan dan beri impak imej buruk ketika itu kepada tentera mereka dan juga ada imej ada juga yang ini adalah imej Osama bin Laden ketika di gambar Barack Obama, Joe Biden di situ dan kepimpinan Amerika dan tentera sedang mematikan operasi yang sedang berlaku untuk menangkap dan juga kemudiannya membunuhlah Osama bin Laden di Pakistan Jadi imej tu diambil sama ada berlakunya atau tidak keadaan tu juga sedang diperdebatkan tapi itulah imej ditunjukkan bahawa berlakunya pembunuhan terhadap Osama bin Laden Terdapat juga satu imej yang menunjukkan seorang kanak-kanak yang terdampar di pantai iaitu sebenarnya memberi gambaran bahawa perjalanan dan penyiasaan kepada pelarian Syria yang mencari perlindungan di negara Eropah dan banyak antara mereka terbunuh ketika usaha untuk berhijrah tersebut ada yang menggunakan jalan laut, ada yang menggunakan jalan darat. Dalam gambar ini menceritakan seorang kanak-kanak yang lemas ketika cuba menyeberangi laut untuk ke Eropah. Jadi itulah imej yang sangat terkesan kepada kita nak melihat fenomena yang berlaku dalam isu pelarian Syria selepas berlakunya perang di Syria bermula tahun 2011 yang lalu. Dan gambar yang terakhir yang saya nak tunjuk di sini juga adalah gambar yang sangat menjadikan dan signifikan dalam menggambarkan kesengsaraan, kebuluran yang berlaku di Afrika. Kalau tengok gambar kanak-kanak ni yang sangat malnourished orang kata, kurang makanan bagainya dan menunggu untuk terkorban saja dan yang menjadikan ada burung vulture ataupun disebut sebagai burung pemangsa tunggu bila kanak-kanak tu nak jatuh saja dia nak makan kanak-kanak tu jadi imej ini beri impak kesan kepada
ramai masyarakat dunia bersimpati dengan kebuluran yang berlaku di Afrika. Biarkan mereka membantulah pihak Afrika ketika itu. Jadi ini antara imej-imej yang saya lihat sangat beri kesan kepada apa yang berlaku di peringkat dunia. Jadi balik pada persoalan kita cakap tadi, bahasa badan dan imej dan sebagainya, sebenarnya tidak perlukan pergerakan pun. Kadang-kadang hanya gambar yang statik saja telah menjelaskan bahasa badan, apa yang nak gambar itu bicarakan, apakah badan kita itu ingin bicarakan. Macam tadi apa yang wanita Afghanistan, kadang-kadang muka saja menggambarkan apa. Jadi itu ya, saya rasa kalau imej yang diambil itu boleh membicarakan sesuatu perkara, itu saya rasa satu yang sangat signifikan, yang beri kesan besar kepada psikologi dan persepsi kita dalam melihat isu tersebut. Jadi saya rasa selepas ini saya akan buat lagi video berkenaan ini dan menunjukkan tentang body language dan juga imej yang digambarkan oleh pimpin-pimpin dunia dan juga pimpin-pimpin di Malaysia terutamanya lah. Jadi kita akan tinjau dan melihat imej yang diberikan, ditunjukkan nak menggambarkan apa. Jadi saya rasa terus tonton ni video saya dan terus beri sokongan kepada saya untuk membahasakan video-video yang terbaik. Dan jangan lupa untuk like kalau suka pada video ini, subscribe kepada channel saya dan juga share lah video saya dengan sesiapa saja yang dirasakan mungkin berminat untuk mendengar dan mengikuti video saya ini. Terima kasih dan jumpa lagi di masa akan datang. Bye bye.